ketiga iaitu tentang muatan haba tentu, haba pendam tentu dan juga keseimbangan terma. Baik, ketiga-tiga yang kita dah belajar tu tidaklah berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini iaitu hukum gas. Cuma kamu kena pastikan yang kamu faham tentang 3 perkara utama dalam hukum gas supaya kamu dapat memahami 3 hukum gas itu dengan baik. Okey? Cikgu bagi masa 3 minit lagi untuk kita tunggu yang mana belum masuk lagi. Sekiranya ada apa-apa soalan tentang tajuk-tajuk yang sebelum ni, kamu boleh tanya cikgu. Okey, dalam tajuk hukum gas ni, kalau kita lihat, semua boleh lihat buku teks masing-masing bermula daripada muka surat 148. Okey, ada menunjukkan bermacam-macam video lah dan juga simulasi yang kamu boleh jalankan sendiri. Seperti aktiviti 4.9 itu simulasi kelakuan molekul gas. Nanti cikgu akan tunjukkan dan benda ni kamu sendiri boleh explore di rumah lah sebab masa kita terhad jadi cikgu tak nak terlalu fokus kepada satu-satu benda dan kalau boleh cikgu nak habiskan tajuk 4.4 hukum gas pada hari ini. Okay, sebenarnya tak susah pun hukum gas ni. Dia sangatlah mudah, yang penting kamu kena faham konsep tentang 3 perkara iaitu tekanan, suhu dan isi padu gas dan apakah hubung kait ketiga-tiga perkara ini dengan hukum gas yang kita akan belajar. Okey. Sebelum tu cikgu nak ucapkan tahniah kepada Sharifah Nur Syakina sebab dapat markah paling tinggi dalam kuis yang kita dah buat dalam ujian pertengahan tahun minggu lepas. Okey, Syakina dapat 33/40. Okey, well done Syakina. Okey, yang lain pun not bad sebab cikgu target kamu sekurang-kurangnya mesti dapat 25 ke atas lah. Jadi siapa yang belum dapat 25 tu usaha lagi. Yang meningkat, okey sebab kita dah jalankan kuis hari tu. So yang kali dah nak ujian, kalau kamu dah meningkat tu bagus. Okay, yang masih lagi belum meningkat perlu diperbaiki lagi, mohon diperbaikilah. Okay, dan sekiranya kamu ada apa-apa soalan berkaitan dengan ujian tu, hari Jumaat ini kita akan bincangkan ke-40 soalan tersebut. Semua soalan kita akan bincangkan pada hari Jumaat ini. Dan cikgu akan share lah kepada kamu apakah soalan yang kita dah buat pada hari tersebut lah. Okay. Dah 95 minit. Okey, kita mulakan kelas kita hari ini. Okey, kita sambung sahaja kepada hukum gas iaitu pada buku teks kamu muka surat 148. Okey, dalam hukum gas ni sebenarnya kita ada 3 hukum. Okey, kita ada 3 hukum gas yang kita akan belajar dan 3 hukum gas ini melibatkan tekanan, suhu dan juga isi padu gas. Okey, tekanan kita simbol dia adalah P. Kita gunakan P sebab P represent pressure. Dalam bahasa Inggeris kan dia pressure. Okey, lepas tu suhu simbolnya adalah T besar for temperature dan juga isi padu gas simbolnya adalah V untuk volume. Okey, ketiga-tiga benda ini, ketiga-tiga simbol ini kamu mesti ingat. Okay, V,
humidity untuk temperature dan juga tekanan untuk suhu. Sebab ketiga-tiga ini memainkan peranan yang sangat penting dalam 3 hukum gas yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey. Kita terus kepada yang bawah sekali. Okey, nanti kita akan tunjukkan simulasi kelakuan molekul gas. Okey, sebenarnya bila kita nak bercakap tentang hukum gas ini, kamu mesti faham. First, kamu kena ingat masa kamu belajar dulu daripada tingkatan 2, tak silap cikgu, kita dah belajar hukum ataupun teori kinetik gas. Dalam teori kinetik gas ataupun teori kinetik zarah-zarah, kita dah belajar bahawa zarah-zarah ni diskrit, dia boleh bergerak, macam mana isi padu dia tetap ketak, itu semua berkaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey. Satu lagi benda yang kamu kena ingat, bila kita bercakap tentang hukum gas ini, dia mestilah gas tersebut dalam bekas yang tertutup. Okay, itu adalah main dia punya benda yang paling penting kamu kena ingat. Dia adalah dalam hukum ini hanya terpakai kepada gas yang di dalam bekas tertutup. Maksudnya kalau gas yang biasa macam kita sekarang ni kan, dekat sekeliling kita ada gas. Okay, gas itu dia tak terpakai dengan hukum gas yang kita nak belajar ni. Sebab yang 3 hukum gas yang kita akan belajar ni hanya terpakai kepada gas yang di dalam bekas tertutup. Contoh, okay, contohnya gas yang dalam tong gas tu, okay, betul. Ataupun dalam botol air kita, dalam dia ada gas, okay, so itu pun boleh terpakai dengan hukum gas kita. Dia mesti dalam bekas yang tertutup. Jadi kalau kita ada bekas segi 4, okay, dalam bekas ni ada gas. Okay, ada zarah-zarah gas. Okay, maka zarah gas dalam bekas ini terpakai untuk 3 hukum gas yang kita akan belajar. Okay, dia bukan gas yang di luar ni. Sebab dekat luar kita sekarang, dekat kawasan yang biasa, dia adalah menggunakan hukum tekanan atmosfera. Ini kamu dah belajar masa tingkatan 2 tentang tekanan gas. Okay. Ingat, ini dalam bekas yang tertutup. Maksudnya gas tu duduk dalam satu bekas dan bekas itu tertutup. Okey. Baik, kita tengok dulu tekanan, suhu dan isi padu gas berdasarkan teori kinetik gas. Okey, teori maksudnya satu fakta ataupun satu pegangan, satu konsep. Okey, kinetik adalah pergerakan. Okey, kinetik melibatkan pergerakan tentang gas lah. Okey, maksudnya kalau kita bercakap tentang teori kinetik gas, maksudnya dia nak bagi tahu apakah konsep ataupun apakah fakta ataupun apakah pegangan, pegangan macam agama pula kan. Apakah konsep, apakah fakta ataupun apakah penerangan yang kita boleh bagi tahu tentang pergerakan gas. Okey, pergerakan zarah-zarah gas lah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu tekanan. Okay, simbolnya P untuk pressure. Okay, molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Okay, ni senang kan, kita dah tahu daripada dulu lagi kita dah belajar kalau zarah-zarah ataupun jirim gas ni dia memang bergerak secara rawak. Apa maksud secara rawak? Adalah yang pertama, tiada arah. Dia boleh bergerak dalam semua arah. Tak ada arah lah. Okay, dia suka-suka hati dia je. Dalam semua arah, tiada arah yang tertentu. Maksudnya dia tidak ada khas. Oh, okey, kumpulan A bergerak ke kanan, kumpulan B bergerak ke kiri. Tidak ada. Dia secara rawak, maksudnya tiada arah yang tertentu yang fix. Okey, tiada arah ditetapkan. Itu maksudnya. Okey. Okey, yang kedua, apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Okey, kita dah belajar ni tekanan P sama dengan daya bahagi dengan luas. Okey, ini kita dah belajar kan masa tingkatan 2. So maksudnya dia kata kat sini, bila molekul gas itu berlanggar. Okey, contoh kita ambil gas yang dekat tepi ni kan. Okey.
zarah-zarah gas ni kita tahu dia sentiasa bergerak. Okey, bergerak dalam keadaan rawak, maksudnya dalam semua arah lah suka hati dia nak pergi mana. Okey, bila gas ini bergerak dan berlanggar dengan dinding bekas, okey, sebab dia duduk dalam satu kontainer, satu bekas yang tertutup, okey, bila dia berlanggar dia akan melantun semula. Okey, zarah gas itu dia melantun. Jadi bila dia melanggar ni, bila dia berada dekat situasi ini, okey, bila dia berlanggar tu maksudnya dia kenakan daya. Okey, dan daya per unit luas bagi setiap bekas itu adalah tekanan. Okey, jadi secara ringkasnya kita boleh kata bila dia cakap tentang tekanan adalah kadar pelanggaran. Okey, tekanan ni kita boleh kata kadar pelanggaran zarah gas dengan bekas, dengan dinding bekas. Okey, bermaksud semakin kerap, semakin tinggi kadar pelanggaran zarah dengan bekas, semakin tinggi tekanan. Okey, sebab tekanan ini wujud apabila zarah gas itu berlanggar dengan dinding bekas. Okey, bila dia berlanggar dengan dinding bekas, maka dia akan menghasilkan tekanan kepada bekas tersebut. Jadi lagi banyak, lagi kerap dia berlanggar, maka lagi tinggilah tekanan yang dihasilkan dalam bekas tersebut. Okey, jadi kenapa kita kata tekanan gas? Sebab tekanan itu dihasilkan oleh gas, okey, oleh zarah-zarah gas lah, oleh molekul-molekul gas. Kalau kita sendiri bagi tekanan, contohnya, okey, contohnya cikgu tolak, cikgu punya jari cikgu ni, cikgu tolak dengan tangan cikgu kan. So maksudnya jari cikgu ni, dia berlanggar dengan tangan. So bila dia berlanggar, dia kenakan satu daya kepada permukaan tangan ini, menunjukkan bahawa di sini wujudnya tekanan. Okey, tekanan jugalah. Okey, samalah tu. So bila gas itu berlanggar dengan dinding, maka gas itu mengenakan satu daya kepada dinding tersebut, dinding bekas, dan disitulah wujudnya tekanan. Jadi ingat, bila pelanggaran meningkat, tekanan akan meningkat. Lagi banyak kali zarah gas ini berlanggar dengan dinding, semakin tinggi tekanan. Jadi macam mana kita nak tingkatkan tekanan ni? Kita boleh sempitkan bekas kita boleh kecilkan bekas kita, ataupun kita boleh lajukan pergerakan gas. Bila gas tu bergerak dengan lebih laju, maka kadar pelanggaran akan meningkat. Okey, so ingat, tekanan disebabkan oleh pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas. Okey, seterusnya suhu. Tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Okey, tenaga kinetik bermaksud bila dia bergerak, bila zarah gas tu bergerak, dia akan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni wujud apabila pergerakan berlaku. Jadi semakin tinggi tenaga kinetik, maka semakin tinggilah suhu gas tersebut. Okey, jadi kalau kita nak tingkatkan suhu, kita tingkatkan tenaga kinetik. Okay, maksudnya kalau kita nak suruh suhu gas tu tinggi, kita kena suruh zarah gas itu bergerak dengan lebih laju. Okay. Jadi kat sini kita boleh kata semakin tinggi tenaga kinetik. Apa maksud semakin tinggi tenaga kinetik ni? Maksudnya zarah tu bergerak laju. Zarah bergerak laju semakin tinggi suhu gas tersebut. Jadi kalau kita nak suruh suhu gas itu meningkat, jadi kalau kita nak suhu satu gas itu meningkat, jadi kita kena tinggikan tenaga kinetik zarah tersebut. Macam mana kita nak tinggikan tenaga kinetik zarah tersebut? Kita bagi lebih banyak tenaga kepada zarah tersebut. Contoh tenaga yang kita boleh bagi kepada zarah tersebut adalah tenaga haba. So bila kita panaskan gas, kita supply tenaga haba kepada zarah-zarah tersebut. Jadi kita akan
meningkatkan pergerakan zarah-zarah tersebut. Bila tenaga kinetik zarah meningkat, maka suhu gas itu akan meningkat. Okey. Yang ketiga adalah isi padu. Molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu. Isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Okey, ini biasalah kan kita dah belajar isi padu gas sama dengan isi padu bekas sebab dia adalah dalam bekas yang tertutup. Bermaksud kalau bekas kita besar ni boleh memuatkan 20 cm padu gas, maka isi padu gas kita adalah 20 cm padu. Okey, kalau kita ada bekas yang kecil, okey, dan bekas ni saiznya adalah 10 cm padu, isi padu bekas ini adalah 10 cm padu, maka gas kita, isi padu gas kita adalah 10 cm padu. Okey, tiga konsep ini kamu kena faham dan kamu kena ingat dalam otak kamu, dalam minda kamu supaya kita boleh senang faham tentang tiga hukum gas yang kita akan belajar. Okey, cikgu ulang. Yang pertama adalah tekanan. So ingat apa sebenarnya yang menyebabkan tekanan ini dihasilkan adalah pelanggaran zarah gas dengan dinding bekas. Setiap kali zarah gas itu berlanggar dengan dinding bekas, dia akan menghasilkan tekanan. Semakin banyak pelanggaran berlaku, maka semakin tinggi tekanan yang akan dihasilkan. Okey, yang kedua adalah suhu. Suhu ini adalah disebabkan oleh tenaga kinetik purata molekul. Bila tenaga kinetik gas itu meningkat, maka suhu gas akan meningkat. Tenaga kinetik ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada pergerakan zarah-zarah gas. Semakin laju zarah gas tu bergerak, semakin tinggi tenaga kinetik dia. Jadi macam mana kita nak suruh tenaga kinetik tu bertambah? Kamu mesti bagi tenaga lah kepada zarah-zarah gas tersebut. Bila tenaga kita bagi, maka dia boleh bergerak dengan lebih laju. Bila dia bergerak dengan lebih laju, tenaga kinetik dia bertambah, suhu gas akan bertambah. Okey, dan yang ketiga adalah isi padu. Isi padu gas adalah mengikut isi padu bekas. Sebab yang konsep ini kita gunakan adalah gas dalam bekas yang tertutup. Jadi kita boleh fixkan isi padu gas tersebut. Kalau kita gunakan udara biasa, gas dalam sekeliling kita ni, dia punya isi padu gas adalah tidak tetap. Dia berubah-ubah. Sebab kita bukan dalam satu bekas yang tertutup. Okey, ada soalan tentang tiga perkara ni? Cikgu harap kamu faham macam mana ketiga-tiga ini dihasilkan dan bagaimana kita nak meningkatkan atau menurunkan kuantiti setiap ciri gas ini. Okey, tekanan, macam mana tekanan dihasilkan apabila molekul gas berlanggar dengan dinding. Macam mana kita nak tingkatkan tekanan? Bila pelanggaran meningkat, maka tekanan akan meningkat. Yang kedua, suhu. Apakah yang mempengaruhi suhu ini? Terhasil apabila tenaga kinetik zarah-zarah gas tu. Maksudnya suhu ni dipengaruhi oleh tenaga kinetik. Kelajuan zarah gas itu bergerak. Macam mana kita nak tingkatkan suhu ni? Kita tingkatkan tenaga kinetik zarah. Bila tenaga kinetik zarah meningkat, maka suhu gas pun meningkat. Okey, yang ketiga adalah isi padu. Isi padu adalah mengikut isi padu bekas. Bila kamu nak isi padu gas tu besar, maka gunalah bekas yang besar. Maka isi padu gas itu akan meningkatlah. Okey. Selalunya kita adjust isi padu gas ni dengan kita kecilkan atau kita besarkan bekas yang kita isi dengan gas tadi. Okey. Kalau ada soalan, kamu boleh terus tanya dekat chat tu ataupun terus tanya cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepada jadual 4.9 unit SI dan unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu gas. Okey, seperti yang cikgu dah kata tadi, tekanan simbolnya adalah P. Okey, unit SI-nya adalah Pascal, simbolnya adalah PA. P huruf besar dan A huruf kecil. Okey, unit lain yang kita gunakan adalah cmHg ataupun kita boleh gunakan juga APM, atmosfera. Okey, yang kita gunakan hari ini adalah Pascal sahaja. Okey,
sebenarnya ni kita boleh lihat kalau siapa yang selalu pergi, kamu tak pergilah kot kan, sesi minyak, pergi dekat tempat nak isi gas, isi angin dalam tayar. Okay, nak isi angin dalam tayar, lepas tu kan dekat tiang tu dia ada satu monitor, okay, yang kita boleh tekan berapakah tekanan gas yang kita nak letak dalam tayar kita tu. So kat situ dia ada dua unit, satu unit ATM, satu yang lagi unit Pascal. Okay. Apa bezanya? Bezanya dia macam sentimeter, meter, macam itulah. Ya, sama juga macam darjah Celsius, darjah Fahrenheit, Kelvin, benda yang macam tu. Okey, seterusnya kuantiti untuk kuantiti seterusnya adalah suhu, simbolnya adalah T huruf besar mewakili temperature. Okay, dan unit SI-nya adalah Kelvin, simbolnya adalah huruf K besar. Okay, pastikan K yang kamu guna adalah K besar sebab kalau K kecil dia mewakili kepada kilo. Contohnya macam kilometer, K ataupun kilo Pascal. Pastikan K ni huruf besar barulah mewakili kepada Kelvin. Okey, unit lain darjah Celsius, darjah Fahrenheit. Selalunya dekat Malaysia kita guna darjah Celsius lah. Jadi kalau soalan tu bagi dalam unit darjah Celsius, kamu mesti convert kepada Kelvin. Okey, sama jugalah dengan tekanan tu. Kalau dia bagi dalam unit lain, kamu mesti convert kepada unit Pascal. Sebab untuk hukum gas kita mesti gunakan unit SI. Okey, seterusnya kuantiti untuk kuantiti yang ketiga iaitu isi padu, simbolnya adalah V, volume. Unit SI-nya adalah meter kuasa 3 ataupun meter cube, meter padu. Okay, cara baca dia adalah meter padu. Okay, meter kuasa 3 cara bacanya adalah meter padu. Kalau meter kuasa 2 cara bacanya adalah meter persegi. Okay, kalau meter kuasa 3 meter padu. Okay, simbolnya adalah M, ada kuasa 3 dekat atas. Okay, unit lain macam biasalah kita gunakan mm kuasa 3, sentimeter mm ni milimeter milimeter kuasa 3, sentimeter kuasa 3 dan mililiter ml. Okay, ni ml ni selalunya kita guna dalam cecair lah. Okay, jadi kena ingat kuantiti simbol unit SI dia. Okay, seterusnya kita masuk kepada hubungan antara tekanan dengan isi padu bagi suatu gas. Okey, kita ada 3 kuantiti kan? Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang tekanan dan isi padu iaitu P dan V. Pressure dan juga volume. Tekanan dan isi padu. Okey, tekanan dan isi padu. Okey, mari kita lihat kepada eksperimen 4.4. Okey, eksperimen ini dia katakan bahawa isi padu gas mempengaruhi tekanan gas. Dia kata semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan. Okay, V kat sini dan juga P. Semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Okay, dia kata kat sini Okay, ingat balik isi padu gas tu apa yang tadi? Isi padu gas tu adalah yang bekas tu. Okay, bekas besar maksudnya isi padu besar. Kalau bekas dia kecil, isi padu dia kecil. Okay, tekanan pula adalah kadar pelanggaran. Maksudnya kalau dalam satu bekas ni kita ada, dalam ni kita ada zarah-zarah gas. Okay, dan zarah-zarah gas ni sentiasa berlanggar dengan dinding lah. Bila dia bergerak, dia akan berlanggar dengan dinding dan bila dia berlanggar dengan dinding, dia akan menghasilkan tekanan gas kepada dinding tersebut. Okay. Jadi dia kata semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Maksudnya bila kita kecilkan, okey contohnya kat sini ada 5 zarah gas. Okey, dan dia punya volume adalah 20 contohnya. Isi padu dia 20. Sekarang kita kecilkan volume dia, kita kecilkan isi padu dia, kita kecilkan bekas tu menjadi 10 cm padu sahaja. Tapi bilangan zarah tu masih sama, masih ada 5.
Jadi sekarang bekas kita dah menjadi semakin kecil. So bila semakin kecil, maka zarah-zarah ni masih lagi bergerak, tak ada masalah. Cuma bila dia bergerak singkat kan. Jadi lebih kerap pelanggaran akan berlaku. Maka bila pelanggaran berlaku dengan lebih kerap, maka tekanan akan meningkat. Okey. Jadi dalam eksperimen ini kita lihat yang dimanipulasikan adalah isi padu gas, iaitu di mana isi padu gas yang dimanipulasikan itu adalah, kita lihat kepada picagari ini. Okey, picagari ini pada mulanya picagari adalah pada 100 ml, isi padunya 100 ml, dia besar ni kan. Okey, kamu lihat dia besar ni pada mulanya. Okey, 100 ml. Okey, dan kita ada tolok tekanan. Tolok tekanan ni adalah satu alat pengukur yang kita boleh gunakan untuk sukat tekanan. Okey, untuk sukat tekanan. Jadi apa kita buat kelas, omboh ni. Okey, dia kata laraskan isi padu udara di dalam picagari. Laraskan omboh supaya isi padu mula-mula adalah 100 ml. Okey, lepas tu kita sambung kepada tolok tekanan. Kita ambillah bacaan pada tolok ni. Kemudian kita tolak omboh dengan perlahan sehingga isi padu udara dalam picagari menjadi 90 ml. Maksudnya apa kelas? Kita tolak omboh ni ke bawah dan menjadi 90 ml. So sekarang ni dia dah kat sini dah. Bekas tu menjadi semakin kecil. Jadi bila bekas semakin kecil, tekanan akan bertambah. Kita kecilkan lagi, tekanan akan semakin bertambah. Okey, jadi benda macam ni sebenarnya dalam eksperimen ni kamu kena faham tak apa yang dia manipulasikan dan apa yang dicatatkan. Okey, apa yang bergerak balas dan apa yang dimanipulasikan. Okey, yang dimanipulasikan tu lah yang kita ubah-ubah kan. So sekarang kita ubah dia punya isi padu dia. Dan yang bergerak balas tu adalah yang kita catat. So yang kita catat adalah tekanan dekat sini. Okey. Tapi kelas sebenarnya kalau kamu faham konsep yang cikgu terangkan ini, kamu dah boleh faham tentang eksperimen ini kelas. Jadi ingat, semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Kenapa? Sebab bila bekas kamu dah besar ni, bila kamu kecilkan bekas kamu, kadar pelanggaran akan meningkat. Okey, seolah-olah macam ni lah. Seolah-olah kamu, okey, kita ambil situasi kelas kamu. Okey, dalam kelas kamu yang besar tu, katakanlah bekas kelas kamu tu adalah satu bekas yang tertutup. Okey, semua boleh tutup kan? Pintu boleh tutup semua. Okey, dalam tu kamu isi, kita ada berapa? 26 orang. Okey, 26 orang kamu duduk dalam tu. Okey, kemudian cikgu kamu kata, oh sekarang ni kelas ni kita nak guna. Jadi kamu kena pindah ke dalam kelas yang lebih kecil. Contohnya kelas 4M. Kelas 4M tu kecil kan? Okey, so kamu kena masuk 26 orang tu dalam kelas 4M tu. Macam mana dengan tekanan kamu? So mestilah kamu rasa lebih tertekan sebab kelas kamu semakin kecil dan makin keraplah pelanggaran kamu dengan kawan-kawan dengan dinding sebab bekas terlalu kecil, kelas kamu dah kecil dah. Okey? So samalah juga dengan situasi zarah-zarah gas ini. Okay, so kita lihat kepada rajah yang ni cikgu nak tunjuk kepada kamu. Ini, okay. So kalau kita lihat kat sini rajah 4.26, dia kata kat sini, okay, ini adalah situasi dalam omboh yang kita lihat tadi. Okay, situasi yang dalam omboh yang kita lihat tadi. Sekarang ini adalah isi padu ataupun volume dia. Okay, isi padu gas ataupun isi padu bekas ni dia besar kan? Dia besar kat sini. Jadi bila dia besar, kamu lihat ruang dalam picagari ni dia adalah besar lah. Jadi bila dia besar, pelanggaran dengan dinding adalah kurang. Sebab dia jauh nak kena bergerak. Okey, contoh kita ambil zarah ini. Okey, kita ambil zarah yang ini. Ni zarah ni cikgu kalikan dia warna hijau. Okey, zarah yang ini. Okey, zarah ni dia bergerak, dia pergi ke atas. Okey, dia pun berlanggar dengan dinding. Lepas dia berlanggar sekali, dia mesti akan melantun. So dia melantun, lambatnya.
Okey, barulah berlanggar lagi dengan dinding sekali lagi. So lama kan? Berapa jarak kat sini? Lama masa diambil untuk dia berlanggar dengan dinding sekali lagi. Tapi cuba kita lihat dalam bekas yang ini pula. Okey, bekas ini dia dah menjadi semakin kecil. Kita kecilkan bekas tersebut. Okey. Contoh kita ambil, cikgu ambil yang hujung tadi kan. Okay, sekarang kita ambil yang hujung ni pula. Okey, yang hujung ni dia dah berlanggar dengan dinding. Lepas tu dia akan melantun semula. So bila dia melantun, dia akan langgar dinding lagi sekali dekat sini. So kita lihat dekat sini, jarak dia adalah semakin pendek daripada yang pertama ni kan. Yang A, ini B. So kalau kita lihat A dan B, jarak dia B ni lebih pendek. Jadi bila dia lebih pendek, dia akan lebih cepat berlanggar. So bila dia dah berlanggar kat sini, yang B ni terus dia melantun semula ke atas. Okey, melanggar lagi. Jadi jarak dia pun dah semakin pendek. Berbanding kalau yang ini, dia boleh melantun ke sana balik. So jaraknya lebih besar. Jadi kat sini kadar pelanggaran untuk B, kadar pelanggaran untuk B akan meningkat. So bila kadar pelanggaran apa ni? Zarah gas dengan dinding bekas bertambah, maka tekanan akan bertambah. Kenapa? Sebab tekanan dihasilkan oleh pelanggaran zarah gas dengan dinding bekas. Lebih banyak pelanggaran berlaku, maka tekanan akan bertambah. Okey? Baik, kita balik-balik. Okey, daripada eksperimen yang kita buat tadi, yang kita dah bincang tadi, kita dapati bahawa tekanan gas bertambah apabila isi padu gas itu dikurangkan. Maksudnya maksud isi padu gas dikurangkan? Maksudnya bekas tu menjadi semakin kecil. Bukan kita buang gas tu, tak. Cikgu risau kamu berfikir bila isi padu gas tu kurang bermaksud kita buang gas tu. Bukan. Gas tu masih sama bilangan zarahnya. Yang berkurang adalah bekas itu, isi padu bekas. Okay? Maksudnya pada mula-mula bekas dia besar. Isi padu dia besar. So bila kita kurangkan isi padu, maksudnya bekas tu jadi kecil. Bekas jadi kecil, ini membuatkan tekanan gas itu bertambah. Okay? Bila volume berkurang, volumenya apa? Isi padu. Isi padu gas. Macam mana kita tahu isi padu gas tu berkurang, cikgu? Kita sukat ke? Tak, kita kecilkan bekas itu. Okay, dalam ni contohnya ada 5 zarah gas. Bila kamu kecilkan bekas, isi padu, walaupun kita cakap isi padu gas dikurangkan, tapi zarah gas itu masih lagi sama bilangan dia. Cuma isi padu dia sahaja dikurangkan. Macam mana kita kurangkan isi padu gas? Kita gunakan bekas yang lebih kecil. Sebab isi padu gas mengikut isi padu bekas. Jadi bila kita kecilkan bekas bermaksud kita kurangkan isi padu gas. Jadi bila isi padu dia berkurang, bekas ini menjadi kecil, maka tekanan pressure akan bertambah. Kenapa tekanan bertambah? Sebab kadar pelanggaran zarah-zarah gas dengan bekas semakin bertambah. Sebab bekas dah jadi kecil kan? Bila bekas dah jadi kecil, kamu pun rasa stres, zarah-zarah tu pun lagi cepat berlanggar dengan dinding bekas tersebut. Okey? Tapi ada syarat dia Syarat dia adalah suhu mestilah malar. Okey, so kita cakap tentang P dan P sahaja. Okey, daripada eksperimen itu maka kita dapatlah graf ini. Okey kelas, graf ini kamu mesti ingat. Pernah ditanya dalam soalan, dia suruh kamu lukis graf. Okey. Jadi kalau graf P melawan B, dia adalah graf yang macam ni sebab semakin berkurang bila sisi padu dikurangkan, tekanan gas akan meningkat. Okey. So kita lihat contoh cikgu ajar kamu macam mana nak baca. Contohnya kat sini 1, ini 2, 3, 4.
Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so kita boleh lihat kat sini, bila isi padu tu 1, maka tekanan dia mungkin jadi 1/5. Bila isi padu gas itu adalah 2, maka tekanan dia kurang daripada 1, mungkin 0.8. Okay, bila tekanan isi padu 3, tekanan dia semakin berkurang. Jadi menunjukkan bahawa kat sini bila V berkurang, maka P akan bertambah. Okay? Ataupun kalau V itu bertambah, maka tekanan dia akan berkurang. Okay, jadi bila kita simplifykan graf ini, kita boleh wujudkan lagi satu graf, iaitu graf P melawan 1/V. Maka kita boleh dapat graf garis lurus. Sebab graf ini dia menunjukkan bahawa apa? P adalah berkadar songsang dengan V. Okey, ini ingat balik yang kita dah belajar di bab 1 tentang graf. Okey. Graf P melawan V, okey, graf P melawan V menunjukkan bahawa tekanan berkurang dengan isi padu. Okey, yang ni graf yang ini kita lihat bahawa tekanan semakin berkurang dengan isi padu. Bermaksud bila isi padu ni bertambah, tekanan akan berkurang. Graf P melawan 1/V pula menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Titik asalan tu 0 lah kat sini. Okay, hal ini membuktikan bahawa, so daripada graf ini kita boleh buktikan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Ingat balik apakah maksud berkadar songsang. Berkadar songsang maksudnya satu naik dan satu lagi akan turun. Jadi kat sini kalau tekanan itu meningkat, maka isi padu dia berkurang lah. Tapi sebetulnya kita cakap isi padu lah sebab yang mempengaruhi tekanan adalah isi padu bekas tu. Bila kita kurangkan isi padu, tekanan akan meningkat. Bila kita tambahkan isi padu, tekanan akan berkurang. Okay, itu maksud berkadar songsang. Satu naik, satu turun. Itu berkadar songsang lah. Okey, daripada yang kita tahu tadi, maka kita wujudlah, maka adalah satu hukum gas yang pertama, iaitu hukum Boyle. Siapa yang sewujudkan ataupun siapa yang cetuskan idea hukum Boyle ni adalah Robert Boyle, yang kamu boleh baca dekat integrasi sejarah kat sini. Okey, hukum Boyle menyatakan, so Boyle ni kata apa? Dia kata tekanan berkadar songsang, okay, dia kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi gas berjisim tetap pada suhu malam. Okay, kenapa dia kata berjisim tetap? Sebab kita belajar kan, jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu bahan. Maksudnya jisim tetap, bilangan zarah-zarah itu tidak berkurang atau tidak bertambah, tetap. Dan suhu pun adalah tetap. Maksudnya bila kita nak gunakan hukum Boyle, kamu mesti tetapkan suhu. Suhu tak boleh meningkat, tak boleh menurun, mesti sama sahaja. Yang kita boleh laraskan adalah isi padu. Okay, bila isi padu berkurang, maka tekanan akan bertambah. Dengan syarat jisim tetap dan suhu juga adalah malam. Okey, yang jisim tetap ni lah yang kita boleh lihat kepada bilangan jirim, bilangan zarah ni 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Zarah-zarah ni mewakili kuantiti jirim. Jadi kuantiti jirim dia adalah tetap, tak berubah. Yang berubahnya adalah isi padunya sahaja. Okey, jadi Boyle ni kata P adalah berkadar songsang. P tekanan berkadar songsang dengan V volume. Okey, daripada ini kita boleh buat iaitu P sama dengan K darab 1/V di mana K ialah suatu pemalar. Okey, cikgu mana datang K ni? Sebenarnya ini adalah kalau kita belajar dalam matematik, cara kamu nak terbitkan satu persamaan garis lurus. So bila kita ada persamaan garis lurus kan, kita ada Y sama dengan MX tambah C. Betul tak? Di mana C ni adalah
apa nama dia? Pintasan Y. Betul? Okey, so pintasan Y kita, kalau kita lihat pintasan dia adalah sifar kan. Jadi sini dah tak ada, jadi tinggallah Y sama dengan MX. So Y ni apa? Paksi Y kita adalah P. Paksi Y kita adalah P. So P, lepas tu ada M, paksi X kita adalah 1/B. So sebenarnya K ni adalah M ni lah. Jadi sebab tu kita kata K adalah suatu pemalar. Okay, maka dengan itu PV sama dengan K. Okay. Tapi kamu mesti ingat P dalam tekanan gas dalam unit Pascal, maka manakala isi padu gas dalam unit meter padu. Okey, katakan suatu gas mengalami perubahan tekanan dan isi padu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Maksudnya dia berubah dari keadaan 1 kepada keadaan 2. Okey, contohnya keadaan 1 dia, okey, keadaan 1 macam ni, keadaan 1 dan dia berubah kepada keadaan 2. Okey, dia berubah kepada keadaan 2. Masih lagi gas yang sama, jisim yang sama, temperature yang sama. Cuma yang berubah adalah perubahan tekanan dan isi padu. Maka kita boleh kata keadaan awal gas adalah P1V1, keadaan akhir gas adalah P2V2. Kedua-duanya adalah K, pemalar. Kita tak tahu apa nilai dia tapi dia masih lagi pemalar. Maka kita boleh kata P1V1 sama dengan P2V2. Okay, P1V1 tu apa? Maksudnya tekanan dan volume sebelum adalah sama dengan tekanan dan hasil darab tekanan dan volume selepas. Okey. Bukannya bekas 1 bekas 2 ni gas yang berbeza, tak. Cuma keadaan dia sahaja yang berubah. Okey, contohnya kat sini kan kita lihat kan ada dua situasi kat sini. So ini adalah P1V1, ini adalah P2V2. Adakah dia bekas yang berbeza? Tak. Adakah dia gas yang berbeza? Tidak. Yang berbezanya adalah kita cuma kurangkan isi padu, kecilkan dia punya bekas ni. Yang ni bekasnya besar, okay, yang ini bekasnya besar, yang ini bekasnya lebih kecil. A bekas besar, B bekas yang kecil. Tapi masih lagi benda yang sama. Okay, maka kita boleh gunakan ini untuk kita kira. Okay, sama ada P ke V1 ke P2V2. Ini sebelum, yang ini adalah selepas. A sebelum, B selepas. Okay. Contoh kita lihat, okay, udara di dalam picagari tertutup, okay, dia mesti syaratnya tertutup lah, mempunyai isi padu 60 cm padu dan tekanan 108 kilopascal. Okay, ini adalah V1 dan ini adalah P1. Okay, ombak picagari itu ditolak untuk memampatkan udara itu sehingga isi padu 48. So ini adalah V2. Hitungkan tekanan udara termampat itu. So kita nak tahu P2 berapa. Okay. Boleh boleh faham? Okey, maksudnya dia macam ni lah. Okey, kalau kita lukis, contohnya ini ombor kamu, picagari kan. Okey, picagari macam yang doktor guna tu. Okey, lepas tu kita ada picagari ni pada mulanya, okey ni ombor dia. Okey, ombor. Okey, dalam ni dia kata isi padu dia. Isi padu V adalah V1 adalah 60. Okey, dan tekanan adalah 108 kilopascal. Okey, kemudian kita tolak picagari ni ke bawah. So apa jadi? Picagari ni masih lagi picagari yang sama. Okey, tapi dia dah duduk di bahagian bawah ni sebab kita dah tolak dia ke bawah. So bila dia dah tolak ke bawah ini, so isi padu dia kat sini kan, V dia dah berkurang, iaitu dia dah jadi kepada 48 cm padu. Okey, jadi dia nak tahulah berapa tekanan di sini. Okey,
Jadi bila kita lihat dekat sini, langkah pertama macam biasa kita senaraikan maklumat. Okey, kamu lihat kat sini isi padu dia sentimeter padu, sentimeter padu. Bila dah sama, tak perlu lagi kita tukar unit. Okey, tak perlu lagi kita tukar unit. Okey, tengok pula kepada P, tekanan, kilopascal. Tengok kat sini dia tak buat pun, dia tak tulis pun 108 darab 10 kuasa 3, tak perlu pun. 10 kuasa 3 ni mewakili kilo kan, tak perlu sebab nanti kamu boleh dapatkan jawapan dalam unit kilo pascal. Okay, jadi sebabkan suhu gas tidak berubah, jadi kita gunakan hukum Boyle. Okay, hukum Boyle kata P1 V1 sama dengan P2 V2, maka masukkan nilai, kita dapatlah kepada P2 135 kilo pascal. Okay, boleh ingat ya kelas. Jadi hukum yang pertama kita belajar tadi adalah hukum Boyle. Okay, hukum Boyle syaratnya apa dia? Suhu tetap. Okay, suhu tetap, V berkurang, isi padu berkurang, tekanan meningkat. Okay, dan rumusnya adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, ini yang kamu kena ingat tentang hukum Boyle. Hukum Boyle, suhu tetap. Bila V berkurang, isi padu berkurang, pressure meningkat, tekanan akan bertambah. Rumus yang kita gunakan P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 V1 ni apa? Sebelum, P2 V2 ni adalah selepas perubahan isi padu ataupun perubahan tekanan. Okey, soalan boleh tanya tentang berapa tekanan ataupun isi padu sebelum, dan juga dia bertanya apakah tekanan dan isi padu selepas. Okey, ini kamu kena ingat. So cikgu harap kamu boleh tulis somewhere yang cikgu bulatkan ni. Ini rumusan supaya senang nanti kamu nak tengok benda. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hubungan antara isi padu dan suhu. V dan temperature bagi suatu gas. Okey, ini kita boleh buat di rumah lah. Botol plastik sebelum disejukkan, botol plastik selepas disejukkan. Apa yang berlaku dekat sini adalah sebelum disejukkan V1 ini adalah V2. Bezanya adalah V1 suhunya lebih tinggi, V2 suhunya lebih rendah, betul tak? Suhu V1 adalah lebih besar daripada V2 sebab dia belum sejuk kan? Okey. Apa berlaku selepas dia sejuk, botol ni menjadi kemek, dia jadi kecil kan? Bermaksud dekat sini adalah salah ni, bukan V. Kamu tak cakap pun dekat saya. Temperature, bukan V. Okey. Sorry. Okey, sebelum disejukkan T1, okey, temperature suhu yang pertama adalah tinggi daripada temperature yang kedua, suhu yang kedua. Okey, sebab T1 ni masih lagi di peringkat panas lagi lah, dia belum sejuk. Okey, dia belum sejuk. Jadi T1 adalah lebih besar daripada T2. Lebih panaslah sebelum disejukkan, lebih panas daripada selepas disejukkan. Okey, kemudian kita lihat volume ataupun isi padu selepas disejukkan ini berkurang. Okay, betul tak? V ni dia lebih besar, V1 dia lebih besar daripada V2 sebab botol tu mula-mula dia besar, lepas tu lepas disejukkan dia jadi kecil balik. Okay. So mari kita lihat apakah dia cakap kat sini. Okay, dia kata semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu gas. Samalah juga dengan ini kan. Kita lihat bila temperature tu berkurang, bila suhu botol ni berkurang, isi padu pun berkurang. Okay. Sebelum disejukkan, botol ni elok je kan. Elok je dia punya saiz tu. Masih lagi saiz yang sama, isi padu yang sama. Tapi selepas disejukkan, botol ni dia mengecil. Dia menjadi kemek. Maksudnya isi padu dia berkurang. Okay, bila suhu dia berkurang, isi padu juga berkurang. Okay.
Okey, dia kata semakin tinggi suhu, semakin besar isi padu gas. Okey, terbalik pun tak apa, tak ada masalah lah. Semakin rendah suhu, semakin kecil isi padu gas. Okey, kita lihat macam mana dia punya eksperimen dia. Okey, kita ada ais. Okey, kita ada air dalam ni. Okey, lepas tu kita ada termometer. Termometer kita nak uji suhu lah. Okey, lepas tu kat sini kita lihat kita ada asid sulfurik pekat. Okey, dan kita panaskan. Okay, bila kita panaskan kat sini, kita akan lihat adakah asid sulfurik pekat ni meningkat ataupun tidak paras dia. Okey. Dia kata kat sini, panaskan air dengan perlahan dan kacau air itu secara berterusan sehingga suhu air itu mencapai 30. Okey, ambil bacaan turus udara L. Okey, maksudnya kat sini kamu lihat ni kan, L dekat sini ni, berapa bacaan dia. Jadi bila kita panaskan suhu bacaan termometer, suhu dia akan semakin meningkat, betul? Okey, dia semakin meningkat. Kita lihat adakah L ini semakin kecil ataupun semakin bertambah. Sebab kat sini L dalam ni kelas ada udara, dalam ni ada udara. Okey, dan L ini dia mewakili isi padu udara tersebut. Jadi kita nak lihat bila kita tingkatkan suhu, adakah isi padu udara ni meningkat ataupun menurun. Kalau isi padu tu meningkat, maka yang warna biru ni akan semakin menaik lah. Okay, warna biru ni akan semakin menaik dekat sini. Contohlah. Jadi L ini semakin lama semakin bertambah. Itu contoh. Kalau dia semakin menurun, maka L itu semakin pendek. Mungkin ada dekat bawah ni sahaja. Okey, so apa kita lihat? Mari kita lihat apakah kesimpulan yang kita boleh dibuat kat sini. Okey, dia kata isi padu gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Bermaksud kelas, L ini semakin lama akan semakin panjang. Okay, L1, L2, L3 akan semakin bertambah bila kita semakin tinggikan suhu dia. Okey. Pada suhu 0 darjah Celsius, udara terperangkap dalam tiub kapilari masih mempunyai suatu isi padu yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa pada 0 darjah Celsius, molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang bekas. Okey, ni kamu kena faham betul-betul sebab kita nak tahu di manakah kewujudan Kelvin tu. Okey. Kenapa ada Kelvin dan kenapa ada darjah Celsius. Okey. Dia kata pada suhu 0 darjah Celsius ni, okey, pada dah kosong dah, molekul gas tu masih lagi bergerak. Bermaksud apa? Tenaga kinetik masih ada dan tekanan pun masih ada. Tekanan dia tak sifar. Okey. Jadi daripada graf yang kita plot, okey, ini graf yang kita plot lah. Bila kita lihat dekat sini pada suhu ni suhu, okey. Pada suhu ni, suhu kat sini, okey, bila suhu tu kosong, isi padu gas adalah di sini. Isi padu dia tak sifar. Isi padu dia masih ada bacaan. Jadi kat mana isi padu dia sifar? Okay, di mana isi padu dia sifar? So kita nak tahu kat mana, kita ekstrapolasikan graf kita, maka kita dapatlah pada suhu negatif 273 darjah Celsius, negatif 273 darjah Celsius, molekul-molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Maksudnya dekat sini, pada suhu negatif 273, zarah-zarah gas tu terus macam matilah, dia tak bergerak, langsung tak bergerak. Sedangkan kalau pada 0 darjah Celsius, zarah gas masih boleh bergerak, iaitu dia bergetar kan. Bila dia dah jadi ais tu, sebab pada 0 darjah Celsius, air dia akan jadi ais, dia masih lagi bergetar pada tempat dia. Tapi pada suhu negatif 273, dia tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Oleh itu, isi padu gas menjadi sifar. Okay, so kat sini isi padu gas jadi sifar sebab dia dah tak boleh bergerak dan tidak boleh memenuhi ruang. Sebab isi padu kan dia berkaitan dengan ruang yang dipenuhi. So oleh kerana dia tak boleh bergerak dah, maksudnya kalau kita lukis, okay, contohnya kat sini,
gas tu, zarah-zarah gas tu dah duduk kat bawah ni, dia dah senyap dah. Duduk. Dia tak ada bergerak, tak bergetar, tak apa-apa. Dia tidak lagi bergerak dan dia tidak lagi mampu memenuhi ruang dalam ni. So bila tak ada ruang, dia tak memenuhi ruang, maka isi padu menjadi sifar. Okay? Sebab kalau kita belajar apakah itu jirim kan? Jirim adalah satu bahan yang memenuhi ruang. Memenuhi ruang bermaksud apa? Mempunyai isi padu. So bila dia tidak boleh lagi memenuhi ruang, bermaksud dia tak ada lagi isi padu ataupun isi padunya sifar. Okay? Maka suhu negatif 273 darjah Celsius ialah suhu paling rendah yang mungkin, suhu paling rendah yang mungkin. Okay? Dan dikenali sebagai sifar mutlak. Okay, suhu pada sifar mutlak lah. Pada skala Kelvin, sifar mutlak diberi nilai 0 Kelvin atau 0 K besar. Suhu yang dinyatakan dalam unit Kelvin ialah suhu mutlak. Jadi kalau soalan tu dia nak suhu mutlak, bermaksud kamu kena tukar dari darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, cikgu ulang. Kalau soalan tu kata dia nak tahu suhu mutlak, kamu kena tukar daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Sebab suhu yang dinyatakan dengan unit Kelvin ialah suhu mutlak. Kalau dalam darjah Celsius dia bukannya suhu mutlak, dia suhu biasa sahaja, bukan suhu mutlak. Kalau suhu mutlak mestilah dalam unit Kelvin. Okey, so kita lihat suhu dalam unit darjah Celsius dan Kelvin bagi 3 takat suhu. Kalau sifar mutlak takat suhu okey, negatif 273 suhu dalam unit Kelvin adalah sifar. Kalau ais yang lebur pada 0 darjah Celsius tapi dalam unit Kelvin 273. Kalau yang steam ataupun takat didih air pada 100 darjah Celsius, suhu dalam unit Kelvin adalah 373. Jadi kalau kita nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin, maka kita kena tambah suhu dalam unit darjah Celsius. Okey, suhu dalam unit darjah Celsius, yang ini theta ni dalam unit darjah Celsius mesti ditambah dengan 273. Okey? Sebab itulah masa kita belajar tentang keseimbangan terma dulu, kita gunakan theta. Sama juga dengan perubahan suhu. Kalau kita belajar dalam muatan haba tentu, perubahan suhu adalah theta kan? Sebab theta ni merujuk kepada suhu dalam unit darjah Celsius. Okey, suhu dalam unit darjah Celsius. Kalau T, temperature adalah kita panggil sebagai suhu mutlak, iaitu suhu dalam unit Kelvin. Okey, macam mana nak dapat suhu dalam unit Kelvin? Adalah suhu dalam darjah Celsius, kamu kena tambah dengan 273. Tak susah pun. Okey, so ingat kalau soalan kata berapakah suhu mutlak, bermaksud kamu kena tukar dari darjah Celsius kepada Kelvin. Nak tukar macam mana? Tambah 273. Okey, so kita tengok pula graf B melawan T. Jadi semakin bertambah T, semakin bertambah temperature, semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu. Okey, graf B melawan T bagi suatu gas menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini menunjukkan isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Okey, maksudnya semakin bertambah isi padu, semakin bertambah suhu. Okey, ataupun terbaliklah. Okey. Boleh Okey, kat sini kita masuk kepada hukum yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus, isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Maksudnya berkadar terus apa? Kalau V meningkat, maka T meningkat. Macam itulah, ataupun sebaliknya. Bila kita tambah temperature, isi padu akan meningkat. Bila kita tambah isi padu, temperature meningkat dengan syarat jisim tetap pada tekanan malar.
Tadi masa boils kita belajar suhu tetap. Sekarang Charles tekanan pula tetap. Okey, tekanan yang tetap. Okey, sama jugalah V berkadar langsung dengan T. So V sama dengan K. T, K ialah suatu pemalar. Okey, samalah T dalam suhu mutlak, maksudnya dalam unit Kelvin. Okey, isi padu gas dalam meter padu. Okey, katakan suatu gas mengalami perubahan isi padu dan suhu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Jadi daripada V per T sama dengan K, maka V1 per T1 sama dengan K, V2 per T2 sama dengan K, maka kita dapatlah V1 T1 sama dengan V2 T2, di mana V1 T1 adalah keadaan 1, V2 T2 adalah keadaan 2. Okey, so ini apa yang kita tengok kat sini. Okey, bila suhu dinaikkan maka isi padunya juga bertambah. Okey, kamu lihat kat sini masa suhu ini sebelum. Okey, A adalah suhu sebelum suhu rendah. Okey, kita lihat hal laju adalah rendah. Hal laju atom ni adalah rendah. Tapi pada B bila suhu tinggi, suhu tu dinaikkan, suhu tinggi, isi padu dia bertambah. Tengok dia dah menjadi semakin besar. Dan hal laju juga tinggi. Tengok zarah ni bergerak dengan laju dah. Okey, jadi simbol anak panah ni panjang menunjukkan hal laju tinggi. Okey, jadi apa yang kita boleh ringkaskan dekat sini ialah ini hukum Charles. Okey, catatkan. Hukum yang kedua. Tadi puas kan? Okey, hukum Charles apa yang tetap adalah tekanan. Tekanan malar. Okey, tekanan malar. Tekanan dia samalah, malar maksudnya sama. Okey, tekanan malar V T meningkat, temperature meningkat, suhu meningkat, volume akan meningkat. Suhu meningkat, isi padu meningkat dan rumusnya adalah TV1 V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey, ni hukum Charles. Okey, kamu kena ingat ni sebab ada 3 hukum. Okey, tadi hukum Boyles, suhu malar. Okey, dan kita ada P dan V. Okey, lepas tu P1 V1 sama dengan P2 V2. Hukum Charles, tekanan malar. So kita ada V dan T sahaja. Bila suhu meningkat, volume ataupun isi padu meningkat. So rumusnya V1 T1 sama dengan V2 T2. Okey. Okey, contoh dia senang sahaja. Kat sini dia kata satu gelembung udara mempunyai isi padu. Okey, ini adalah V1 dan suhu pada 227 darjah Celsius. Maksudnya ini kamu kena tukar dia dululah. Okey, T1. Okey, berapakah isi padu gelembung udara? So dia nak V2. Jika suhunya meningkat pada 47 darjah Celsius, so tukar juga T2. Okey, masukkan dalam rumus. Oleh kerana tekanan gas itu malar, maka kita gunakan hukum Charles. Okey, masukkanlah rumus dan dapatlah kiraan. Okey, dalam unit sentimeter padu sebab kat sini kita tak tukar ke dalam meter padu. Tak ada masalah. Kecuali kalau soalan tu nyatakan mesti tukar dalam unit meter padu, barulah kamu tukar. Okey. So sekarang kita lihat pula hubungan antara tekanan dengan suhu. P dan T. Okey. Okey, sekarang kita lihat kepada eksperimen ni. Dia kata semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan gas. Okey, sebab apa kelas? Sebab bila kita panaskan, jadi zarah-zarah udara tu akan mendapat tenaga yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Jadi bila dia dapat tenaga yang lebih tinggi, maka dia akan bergerak dengan lebih laju. Bila dia bergerak dengan lebih laju, maka kadar pelanggaran akan meningkat. Seterusnya tekanan akan meningkat. Okey, kat sini maksudnya dia kata T meningkat, suhu meningkat, tekanan gas akan meningkat. Bila panas kan? Bila panas kita rasa lebih stres. Macam itulah. Okey.
Jadi kat sini kamu lihat, okey, apa yang kita buat adalah dalam kelalang dasar bulat ini ada gas. Okey, ni ada gas dalam ni. Okey, ada gas. So apa yang kita buat adalah kita panaskan gas ini. Oh cikgu, dia panaskan air. Ya, memang dia panaskan air, tapi bila dia panaskan air, maka air ni akan memanaskan gas di dalam ini. Okey, kamu lihat tolok tekanan ni dia sambungkan kepada gas ini kelas. Dia sambungkan kepada gas. Maksudnya dia nak tengok berapakah tekanan gas ini. Bukan dia nak tengok berapakah tekanan air. Dia nak lihat kepada berapakah tekanan gas. Jadi kalau kita ikutkan kepada hipotesis ni, dia kata bila semakin tinggi suhu, tekanan akan semakin meningkat. Maksudnya bila kita semakin panaskan air ni, gas ini menjadi semakin panas, maka bacaan tolok tekanan akan semakin meningkat. Okey. Jadi daripada eksperimen ini kita boleh katakan bahawa tekanan gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Bila kita tambah suhu, tekanan akan bertambah. Ulang-ulang benda sama je. Okey, seterusnya kita lihat menunjukkan graf P melawan theta yang diekstrapolasikan sehingga P menjadi 0 kilopascal. Okey, ni sama macam yang suhu mutlak tadi. Kenapa dia kena buat ekstrapolasi? Sebab dia nak dapatkan suhu mutlak tu. Sebab kalau kita lihat kepada bila suhu tu pada 0 darjah Celsius masih ada tekanan dekat sini. Maksudnya tekanan tu tak sifar. Tak 100% sifar. Jadi kat mana tekanan tu menjadi sifar adalah pada suhu negatif 273. Okey? Jadi kat sini dia tunjukkan bahawa pada suhu negatif 273 iaitu sifar mutlak, molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak berlanggar dengan dinding bekas. Maka tekanan pun menjadi sifar. Tekanan gas itu menjadi sifar. Okey? Jadi dapatlah kita rumus graf ini kelas. Kita lihat kat sini bila T semakin menaik, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. So bila dia 1 kat sini, bawah kat sini. Bila dia 2 makin meningkat. Bila suhu menjadi 3 semakin meningkat. Bila suhu 4 dia semakin meningkat tekanan dia. Okay? Jadi semakin meningkatlah. Bila suhu meningkat, tekanan meningkat. Okey, jadi hukum yang ketiga, hukum gas yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Okey, hukum Gay-Lussac ni menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap dan isi padunya adalah malar. Isi padu malar. Tadi hukum Bose suhu malar. Hukum Charles tekanan malar. Hukum Gay-Lussac isi padu malar. Nanti cikgu ajar macam mana kamu nak ingat Okey. So daripada yang kita dah belajar tadi, P sama dengan KT, semua-semua itulah pemalar. Maka kita dapatlah kat sini bahawa katakan suatu gas mengalami perubahan tekanan dan suhu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2, maka P bahagi T sama dengan K, maka keadaan awal P1 T1 sama dengan K, keadaan akhir P2 T2 sama dengan K, maka kita dapat P1 T1 sama dengan P2 T2. Jadi kita boleh buat rumusan bahawa hukum Gay-Lussac, apa yang malar? Isi padu. Isi padu malar. Okey, apabila suhu meningkat, tekanan meningkat, rumusnya adalah P1 T1 sama dengan P2 T2. Okey, ini adalah hukum Gay-Lussac. So kita dah belajar 3 hukum gas. Okey, macam mana nak ingat? Dia kamu kena tengok dekat info base tadi ni. Info base tadi ni dia ajar kamu macam mana kamu nak ingat ketiga-tiga hukum tu. Okey. Mari kita lihat kat mana cikgu nak buat ni. Okey. Dia okey, kamu abaikan kat sini Okey. Dia ada buat, kamu kena buat segitiga macam ni. Okey, dan kamu ada P, kamu ada V, kamu ada T.
Okey. PVT. P adalah pressure, tekanan. V volume, isi padu. T temperature, suhu mutlak. Okey, cikgu ulang. P pressure, tekanan. V volume, isi padu. T temperature, suhu mutlak dalam unit Kelvin. Okey. PVT ni kita boleh gunakan untuk ketiga-tiga hukum tadi. Okey, kita lihat balik kepada hukum Charles. Okey, kamu lihat kepada hukum Charles. Hukum Pauls dulu kan yang pertama. Hukum Pauls kata suhu adalah malar. Okey, bila suhu malar, maksudnya kamu tutuplah T, suhu malar. Maksudnya kita tak payah ambil kisah ataupun kita tak perlu ambil tahu tentang T. So kamu tutup T. Jadi tinggallah P dan V sahaja. Sebab itulah hukum Pauls rumusnya adalah P1, V1, P2, V2. Okey, boleh ke? Okey. Okey, so itu hukum Pauls. Hukum Pauls kata suhu tetap. Jadi tutup untuk T temperature, tinggallah P dan V. Jadi kamu kena guna rumus P1, V1, P2, V2. Okey, sekarang hukum Charles pula. Okey, hukum Charles kata tekanan tetap. Okey, tekanan tetap. Jadi kamu tutup tekanan. Tinggallah isi padu dan suhu sahaja. Jadi rumus untuk hukum Charles V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sebab dia duduk kat bawah kan, so jadi dia jadi per, jadi bahagi. Okey, seterusnya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac kata isi padu malar, jadi tutup V. So bila kamu tutup V, tinggallah P pressure dan T. Jadi P1 bahagi dengan T1 terbalik. Betul lah, P1 bahagi dengan T1 sama dengan P2, T2. Okey, cikgu ulang lagi sekali Okey, hukum Pauls. Hukum Pauls kata hukum Pauls kata apa yang malar? Hukum Pauls kata suhu malar. Jadi tutup suhu. Tinggal P dan V, iaitu tekanan dan juga isi padu. Jadi kamu lihat dia duduk kat sebelah-sebelah ni kan, bermaksud dia itu adalah darab. Darab. Okey. So ini darab P darab V. Jadi timbullah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, kemudian hukum Charles. Hilang cikgu punya ni. Okey, hukum Charles. Okey, P, V, T. Okey, ni darab ni darab, kat sini bahagi, kat sini bahagi. Okey, hukum Charles kata tekanan malar. So kamu tutup tekanan. Tinggallah V dan T. So rumus dia V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Okey. Kemudian hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac kata isi padu malar. So tutup isi padu. Tinggallah P bahagi T. Sebab itulah rumus dia P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Okey? Boleh Senang sahaja. Kamu tengok kepada info bestari dan setiap ini pun adalah info bestari yang ditunjukkan. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini pun ada juga. Kamu lihat dia tutup kan, dia tutup satu jari. Kenapa dia tutup dekat tekanan? Sebab dia kata tekanan adalah malar. Jadi kita tutup bahagian tekanan, so tinggallah V bahagi T. Maka V1, T1 sama dengan V2, T2. Okey, kalau hukum Pauls pula pun sama. Okey, hukum Pauls pun sama kat sini. Okey, hukum Pauls kata suhu adalah malar, jadi kita tutuplah suhu. Bila kita tutup suhu, tinggallah P darab V. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. Dekat Gay-Lussac ni pun ada juga dia tunjukkan.
Okey, dekat KLZ pun ada ditunjukkan. Dia kata isi padu mala, jadi tutuplah B. So tinggal P bahagi dengan T. So P1 T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Okey, buku teks kamu dah bagus lah sebenarnya. Okey, kita masuk kepada ni KLZ. KLZ cakap tentang suatu gas yang dipanaskan. Okey, dipanaskan pada isi padu mala. Kamu lihat apa maksud isi padu mala? Maksudnya kat sini bekas dia sama besar. Okey, volume dia sama B1 dan B2 adalah sama. B1 sama dengan B2. So apa yang kamu lihat? Yang berubahnya adalah suhu dinaikkan. Bila suhu naik bermaksud T1 adalah lebih kecil daripada T2. T1 lebih kecil daripada T2. So kamu lihat bila suhu dinaikkan, zarah ni bergerak dengan halaju yang lebih tinggi. Kamu lihat dia bergerak dengan halaju lebih tinggi. Berbanding sebelum pemanasan, halaju zarahnya adalah rendah. Okay, jadi bila halaju tu bertambah, maksudnya dia akan berlanggar dengan lebih kerap, maka P2 dia akan bertambah. Okay, sebab temperature dia dah meningkat kan, jadi pressure dia juga akan meningkat. So kita dapati bahawa P2 adalah lebih besar daripada P1. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Gas dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan. So ini P1 pada suhu, ini adalah T1, 25. Berapakah tekanan gas itu? Maksudnya dia nak P2 apabila silinder dipanaskan sehingga suhu mencapai 52 darjah Celsius. So ini adalah P2. So make sure kamu punya suhu tu tukar ke dalam unit Kelvin. Sebab dia mesti gunakan suhu mutlak. Okey, so oleh kerana isi padu gas itu adalah mala, maka kita gunakan hukum KLZ. Maka P1 bahagi P1 sama dengan P2 bahagi P2. Masukkan nilai dalam rumus dan kita dapatlah jawapan dalam unit yang sepatutnya. Okey, menyelesaikan masalah. Okey, ni sama je. Okey, tak ada masalah. Okey, yang ini kamu kena kenal pasti dia guna hukum apa. Okey, kita lihat kat sini Gambar foto 4.8 menunjukkan sebuah picagari dengan muncungnya ditutup. Okey, ditutup muncung. Udara di dalam picagari itu mempunyai isi padu awal 7.5. So ini adalah V1 dan tekanan P1. Udara itu dimampatkan sehingga isi padu dia capai V2. Berapakah tekanan? So dia nak tahu tekanan. So kat sini dia hanya bercakap tentang P dan juga V. Okey, kita lihat balik yang ni tadi. P, V dan T. So dia cakap tentang dua perkara ni je kan? Pressure dan juga volume. Maksudnya T tak masuk. Maksudnya temperature dimalakan, suhu dimalakan. So kalau suhu dimalakan tu apa? Suhu dimalakan adalah hukum Boyles. Jadi soalan untuk contoh 1 ni adalah dia melibatkan hukum Boyles. Kalau dia tak tanya tentang hukum, kamu tak perlu bagi tahu. Cuma gunakan sahaja rumus. Jadi itulah pentingnya bila kamu lihat kepada segitiga ini kelas, so kamu tahu dia tak cakap tentang temperature, maka dia hanya bercakap tentang P darab V sahaja. Maka ingatlah rumus ini. Okey? Yang kedua pula ni dia kata udara di dalam udara dengan isi padu. Okey, dia ada V1. Di dalam sebuah silinder yang boleh mengembang dipanaskan pada suhu. Okey, T, dia ada T1. Kepada 77 darjah Celsius. So ini T2. Pada tekanan mala. So maksudnya P tak ada. Kita lihat kepada segitiga tadi. P, V, T. Dia dah bagi tahu dah tekanan mala. So maksudnya kita tutup P, pressure, kita tutup P. So tinggallah V dengan T. Jadi rumus kita sebab V ni bahagi T, jadi V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Okay, perlu tak ingat rumus tadi tu kelas? Tak perlu pun sebenarnya kalau kamu ingat konsep yang segitiga ini. Cuma kamu kena ingat itu hukum apa. Kalau tekanan mala, hukum Charles. Macam itulah. So kamu kena ingat hukum tu dia apa yang tetap. Kalau hukum Boyles,
suhu tetap. Okey, macam mana cikgu ingat kalau hukum Boyles tu suhu tetap? Kamu ingat Boyles tu dia kalau dalam bahasa Inggeris kan dia ada boiling kan. Boiling tu dia mendidih kan. So mendidih ni suhu dia tetap. Setakat didih suhu dia tetap kan. Jadi maksudnya suhu dia malar. Macam itulah cikgu ingat. Itu bergantung kepada kamu sendiri nak ingat macam mana. Okey, dia tak semestinya kamu kena ikut apa yang cikgu faham, apa yang cikgu boleh ingat. Kamu kena ingat sendirilah. So Boyles suhu tetap. Kalau Charles tekanan malar. Okey, tekanan malar, suhu malar, untuk Boyles suhu malar. Untuk Charles tekanan malar. Untuk Gay-Lussac isi padu malar. So yang tu kamu kena ingat. Tapi kalau tak nak ingat yang tu, kalau kamu rasa susah nak ingat, dalam exam kalau dia nak tahu rumus, ingat sahaja segitiga ini. Okey? Okey. Nombor 3 pula kita lihat. Tekanan dan suhu bagi udara dalam tayar sebuah kereta masing-masing adalah, okey, dia bagi T. Cikgu tunjuk sekali lagi macam mana kamu nak tahu guna rumus apa. Dia bagi T pressure, lepas tu dia bagi T. Okay, T1, T1. Selepas satu perjalanan, tekanan udara dalam tayar itu adalah 240, T2. Hitung suhu. So dia nak tahu T2. So sekarang ni dia cakap tentang dua sahaja. Tekanan dan juga suhu. Jadi kita lukis balik kita punya segitiga tadi. P, V, T kan. Okay. So dia cakap tentang P dan T sahaja. Volume dia tak cakap pun. Dia tak cakap tentang volume. Dia tak cakap tentang isi padu. Bermaksud tinggallah P dan T sahaja. Jadi P dan T kan dia simbol dia, operasinya adalah bahagi. Jadi kita gunalah rumus ini kelas. Okey, boleh Okey, so kalau cuba kita ingat balik. Kalau kita buat dari segi P, V dan T. Okey. Kalau hukum Boyles, okey. Balik Okey, cikgu takut salah. Cikgu bagi kamu sekarang. Okey, hukum Boyles suhu malar. So kamu letak kat sini. T ni adalah Boyles. Okey, Boyles. Okey, Boyles. Okey. Kalau Charles, okey, hukum Charles tekanan malar C. Tekanan malar. Okey, kalau hukum Gay-Lussac, pula isi padu malar G. So CGV, PVT, CGV. Ya, ikut kamulah nak ingat macam mana. Jangan ingat pula GCB. GCB tu bergemek D. Dia adalah CGB. Apa maksud CGB ni? C untuk Charles. So tekanan Charles kata tekanan malar. Okay, lepas tu kita ada volume. Volume pula isi padu malar. Siapa yang kata isi padu malar? Gay-Lussac. Okay, lepas tu kita ada suhu, temperature. Siapa kata suhu malar? Boyles kata. So kamu ingatlah PVT CGB. Okay, maksudnya kalau kita buat segitiga CGB. Okay, so padukan dengan yang inilah. Okay, so kita ada 5 minit sahaja lagi. Okay, kamu boleh cuba buat soalan latihan formatif 4.4. Okay, ada 5 soalan. Okay, buat semuanya. Esok tak ada kelas, esok cuti kan? Esok cuti awal Muharram. Okay, so latihan kamu untuk minggu ini adalah latihan 4.4 dalam buku teks. Okay, muka surat 163, latihan formatif 4.4 dan juga latihan 4.4 yang cikgu dah bagi pada minggu sebelum exam tu. Okay, ada 5 soalan tak silap cikgu, ke-6. Jadi buat itu juga. So tolong hantar kepada cikgu selewat-lewatnya hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini kelas kita akan bincang tentang soalan kuis, soalan peperiksaan akhir pertengahan tahun yang hari tu. Okey, ada ada untuk kamu ada 7 soalan yang cikgu dah bagi latihan 4.3 dan 4.4 tu. Nanti kamu hantar sekali lah 4.3, 4.4 dan juga latihan formatif 4.4 dalam buku teks ini. Okey, so kita ada 4 minit sahaja lagi. Sekiranya ada apa-apa soalan tak kelas? Secara rumusannya, apa yang kamu kena ingat adalah 3 hukum tadi. Okey, cikgu dah ajar kamu 3 hukum. Hukum Charles, suhu malar.
hukum Bohr, suhu Malar, hukum Charles, tekanan Malar, hukum Gay-Lussac, isi padu Malar. So ingat PVT tu. Ingat PVT yang cikgu dah ajar ni. Yang ini senang, paling senang kamu nak ingat. Paling senang. PVT CGB. Apa maksud CGB tu? C Charles, G Gay-Lussac, B Bohr. So ingat P pressure, tekanan. Charles kata tekanan Malar. Okay, lepas tu V volume, isi padu. Gay-Lussac kata mesti Malar, volume mesti Malar. Okay, lepas tu Bohr kata suhu Malar. Okay, jadi setiap hukum kamu kena ingat 3 perkara yang ini kelas. Ingat yang 3 perkara. Apa yang Malar, apakah hubungan mereka dan apakah rumus yang mereka setiap saintis tu bagi tahu. Okey, 3 perkara itu. Cuba buat dulu soalan cikgu dah bincang tadi, dah suruh kamu buat. Kalau ada apa-apa soalan, kita bincang pada hari Jumaat ni lah sebab masa pun dah habis ni. Okey? So if you have any questions, please feel free to ask me in the group. Kita punya ada group Telegram tu kan. Aktifkan group tu dan boleh tanya dalam soalan tu lah. Okey, sekiranya tidak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini sahaja. Cikgu tak sempat nak tunjukkan semua video-video tu. So hopefully kamu boleh lihat video-video tersebut. Dan kalau kita sempat, mungkin minggu depan kita boleh tengoklah video-video tersebut. Okey, itu sahaja untuk hari ini kelas. Terima kasih.